Jumlah jangkitan akibat COVID-19 terus meningkat, justru individu yang ada kontak rapat di Sabah diminta segera buat ujian saringan. Jadi untuk laporan penuh, kita terus saja bersama Muhammad Syarizam Awang di RTM Kota Kinabalu. Silakan. Terima kasih Miza. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Masalah kekurangan peralatan perlindungan diri PPE yang dihadapi petugas Barisan Hadapan COVID-19 di Sabah terus mendapat perhatian pelbagai pihak. Antaranya, Yayasan Nur Jauhar yang bekerjasama dengan sebuah syarikat tempatan turut menyumbangkan 339,000 PPE yang terdiri penutup hidung dan mulut, baju pelindung pakai buang, serta kit ujian kepada 7 pasukan petugas hadapan di Sabah. Ia termasuk Kementerian Kesihatan, Polis Diraja Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia. Majlis penyerahan kelengkapan PPE berkenaan diadakan di Istana Negeri Kota Kinabalu dengan disaksikan Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin dan Toh Puan Dr. Nurlidah Tan Sri RM Jasni. Penerima yang ditemui merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang memberi sumbangan PPE untuk kegunaan petugas Barisan Hadapan. Mewakili Jabatan Kesihatan Negeri Sabah menerima derma dalam bentuk peralatan PPE, face mask dan juga kewangan daripada Istana Negeri. Saya mewakili PM Sabah menunjukkan kasih Tun dan Toh Puan yang sentiasa peka, mengambil berat dan menjaga kebajikan dan keselamatan warga PM Sabah. Dengan sumbangan ini akan menyuntik semangat yang lebih tinggi kepada anggota-anggota saya di Sabah ini untuk menjalankan tugas dengan dedikasi, penuh semangat dan membantu rakyat di Sabah. Pada masa ini kita cuba untuk mengenal pasti sesiapa yang memerlukan bantuan-bantuan khusus tersebut kerana seperti yang kita ketahui banyak keluarga yang terjejas dari segi pendapatan harian mereka dan memerlukan barangan-barangan rumah. Selain sumbangan PPE berkenaan, Yayasan Nur Jauhar turut menyalurkan sumbangan makanan dan keperluan harian kepada golongan yang terjejas disebabkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan sejak 18 Mac lalu. Susulan gesaan Kementerian Kesihatan agar semua kontak rapat positif COVID-19 di seluruh negara membuat saringan, Pengarah Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi berkata ia adalah prosedur biasa yang perlu dipatuhi oleh semua pihak berkaitan bagi mengekang penularan wabak tersebut. Datuk Dr. Christina membuat gesaan itu berikutan ada beberapa kes positif COVID-19 di Sabah melibatkan mereka yang pernah menghadiri majlis kenduri atau menaiki penerbangan bersama pesakit positif COVID-19 sebelum PKP dikuatkuasakan. Itu adalah sebahagian daripada cara kita membuat siasatan ke atas mereka-mereka yang mungkin ada kontak dengan pesakit-pesakit yang positif. Jadi kita tidak perlu rasa gusar kerana ini sebagai daripada cara kita mendapatkan maklumat atau memberitahu kepada orang tentang potensi dia ataupun kemungkinan dia ini adalah kontak kepada yang positif. Beliau ditemui media di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Dr. Christina juga meminta orang ramai terus menderma darah bagi menampung kekurangan bekalan tabung darah di hospital seluruh negeri sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pesakit thalassemia, mereka itu tidak kira masa dan keadaan, mereka akan memerlukan darah setiap masa. Jadi saya ingin menyuruh kepada orang awam untuk terus menerima darah kepada pesakit-pesakit yang memerlukannya setiap masa dan juga untuk kes-kes emergency yang masih dijalankan di hospital-hospital. Menurut Datuk Dr. Christina, pihak hospital dibantu Persatuan Bulan Sabit Merah dan Badan Bukan Kerajaan terus mengadakan kempen derma darah sepanjang PKP. Sabah catat tahap pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 96.8% secara keseluruhan bagi 74 lokasi sekatan jalan raya di 20 daerah di negeri ini semalam. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Zaini Jas berkata catatan itu adalah tertinggi setakat ini sepanjang pelaksanaan PKP di Sabah yang dijalankan 24 jam bersama-sama anggota tentera. Pematuhan yang tertinggi dengan keadaan jalan raya menunjukkan penurunan berbanding hari-hari sebelumnya. Cuma tangkapan kita semalam agak tinggi, yang termasuk yang di jalan raya dan juga dalam yang kita pergi membuat pemantauan di penuh premis 40 orang.
Datuk Zaini menyatakan demikian kepada media di Kota Kinabalu. Menurut beliau, 298 sekatan jalan raya diadakan semalam melibatkan 40,000 kenderaan di jalan raya dan 1,800 kenderaan di arah balik. Beliau menasihatkan orang awam sentiasa mematuhi PKP bagi memudahkan usaha petugas barisan hadapan memutuskan rantaian pandemik COVID-19. Program Perumahan Rakyat PPR Taman Harmoni menjadi kawasan perumahan pertama di Sandakan dilaksanakan Nyah Kuman bagi memastikan kawasan tersebut bebas pandemik COVID-19. Nyah Kuman di PPR berkenaan dilaksana selepas mencatatkan 5 kes positif COVID-19. 10 blok bangunan PPR Taman Harmoni akan dinyah kuman yang dilaksanakan 9 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sandakan. Ketika ditemui media, Ketua Zon JBPM Sandakan Martin Thomas berkata, semburan nyah kuman di luar bangunan PPR akan dilaksanakan pihaknya, manakala bahagian dalaman rumah dilakukan sendiri penghuni PPR taman tersebut. Desinfeksi hari ini adalah secara manual. Kita akan menggunakan pump knapsack sprayer secara semburan mist. So di PPR Taman Harmoni ini ada sebanyak 10 blok sebenarnya. So kita akan habiskan semualah. Pada Sabtu, Pengerusi Jawatan Kuasa Bencana Daerah Sandakan, Wong Fotin, mengarahkan pasukan pemantau Perintah Kawalan Pergerakan PKP Sandakan untuk memperketatkan kawalan di kawasan tersebut dengan tidak membenarkan aktiviti keluar masuk di kawasan perumahan tersebut. Terdahulu, Parlimen Sandakan menyumbang kira-kira 4,000 liter cecair pembasmi kuman kepada lebih 900 penduduk PPR Taman Harmoni. Sumbangan berbentuk cecair pembasmi kuman sebanyak 1,000 liter serta pam sembur turut diberikan kepada JBPM Sandakan bagi pelaksanaan nyah kuman di kawasan luar perumahan tersebut. 2 lelaki ditahan di Sandakan kerana melanggar sekatan jalan raya di Batu 16, Jalan Labuk. Kedua-dua mereka dalam perjalanan dari arah Bandar Sandakan Baru ke Kota Kinabalu membantu secara pecut bagi mengelak sekatan jalan raya sehingga membahayakan keselamatan anggota polis bertugas. Bercakap kepada media, Ketua Polis Daerah Sandakan, ACP Muhammad Azhar Hamin berkata, kedua-dua lelaki berkenaan yang berusia 20 dan 25 tahun ditahan kira-kira pukul 2.45 petang. Kedua-dua lelaki berkenaan ditahan reman dan disiasat di bawah Seksyen 269 Kanun Keseksaan, Seksyen 26-2 Akta Polis 1967 serta Peraturan 11-1 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2020. Baik, sekian paparan berita dari Sabah petang ini. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan, duduk di rumah, jangan keluar. Kembali bersama Miza Yusni di Angkasa Puri. Miza, silakan.